Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang hormati pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, bilal-bilal, siak-siak dan seterusnya, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dapat lagi kita bersama-sama pada kali ini di masjid yang permai ini. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun dunia kita dilanda dengan ujian yang berbagai-bagai, tapi kita alhamdulillah dapat berada di taman-taman syurga. Bukan setakat kita saja dapat berada di sini, tetapi yang duduk di luar pun mereka juga dapat berkongsi dengan adanya kamera kita pada malam ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tak sedar kita nak habis dah tahun 2020. Ingat masa-masa belajar dulu menghafal karangan wawasan 2020. Rupa-rupanya kita dah sampai tahun 2020, sedar-sedar tahun ni dah hujung tahun dah. Kita tak perasan apakah yang ada tahun 2020. Sedar-sedar kita kena kurung 2-3 bulan. Kena sekat kita punya pergerakan. Ada istilahnya PKPB, PKPP, LKPP, macam-macam istilah kita dengar tak? Walhal kita sangat menunggu tahun 2020. Akhirnya kita tak terasa tak apakah yang ada pada kawasan 2020 yang dilancarkan pada masa dahulu. Itulah tuan-tuan, fenomena alam ataupun dunia ni. Kita manusia hanya merancang tak sesuatu, tetapi rupa-rupanya kita tak tahu tak yang berlaku tu di luar batasan kita, di luar jangkaan kita. Ekonomi kita hari ni tak keadaan kehidupan jadi terganggu ataupun terhalang, tersekat tak? Mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mengingati bukan setakat duniawi, tetapi sampai ke alam ukhrawi. Itulah yang tempat yang kekal. Sebab kematian ini sering berlaku tak? Saya pun dalam 2-3 hari ni, saudara belah rumah saya meninggal, saudara belah keluarga saya pun meninggal. Meninggal tu dalam keadaan yang begitu cepat. Dengar sakit, masuk oksigen, 2-3 hari meninggal. Yang seorang lagi tu pula cabut gigi dalam masa PKP lah. Cabut gigi, sakit-sakit rupanya kanser di kawasan mulut ni, meninggal semalam. Umur baru 26 tahun. Itu bermakna apa saja malapetaka yang melanda, ajal dan maut kita ini adalah di tangan ataupun dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Israel yang mengambil nyawa kita. Maka bila kita mengingati kisah malaikat-malaikat, nabi-nabi, manusia, maka kita tak boleh lari daripada panduan dan juga aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tengok di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, mengingatkan kepada kita kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Antaranya surah Al-Baqarah dah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata
fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala beritahu pada kita dah, bagaimana kamu nak lupakan kepada Allah padahal kamu asalnya tak ada, kemudian kamu dilahirkan ada di dunia, kemudian kita semua akan menghadapi kematian seperti mana kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat yang kita kenal. Kemudian kata Allah, kita akan dibangkitkan semula. Bangkit semula ni lah perkara yang menakutkan kita. Kenapa tuan-tuan takut? Kerana kalau kita tidak melakukan kehidupan dengan baik, takutlah kita. Tapi kalau kita melakukan kehidupan dengan jujur dan amanah, mengikut apa yang digariskan oleh Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti menunggu-nunggu. Kerana Allah Ta'ala berjanji akan memasukkan semua umatnya ke dalam syurga jika mereka mentaati titah perintah yang datang daripada Allah dan juga yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita di Negeri Pahang ni alhamdulillah tidak ada sekatan, walaupun ada pembawa-pembawa macam hari ni dengar di Pekan budak umur 3 bulan kena. Sebab nenek dia datang daripada mana tu, bawa datang melawat cucu dia, terpaksa diambil dengan ambulans. Itu maknanya ada sedikit-sedikit lah. Di Kuala Lipis pun ada, tapi dapat dikawal. Berbeza dengan negeri seperti Selangor, Sabah, memang wabaknya begitu tinggi sehingga masjid pun tak boleh sembahyang. Bila masjid tak boleh sembahyang ni, kita terasa terharu lah, sedih kita sebab masjid ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita yang menguruskan, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menyatakan bahawa masjid-masjid ni ialah rumah Allah. Walhal Allah Ta'ala lah yang berkuasa segala-galanya. Nama saja corona, nama saja tsunami, tapi bila kita halusi, ianya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah nyawa kita ni. Tengok gaya macam nak mati dah, tengok elok lagi kahwin baru pula. Tengok gaya macam nak mati dah, kena stroke tuan-tuan, kena stroke. Isteri dia lah jaga duk ulang-alik hospital jaga, rupanya isteri dia hok mati. Pelik kita dah. Gaya macam suami dia teruk lah, mulut sebelah sengit nak cakap tak boleh. Isteri jaga tu, rupanya isteri yang meninggal pula. Tengah-tengah jaga tu ulang-alik balik, meninggal. Suami pula sembuh, dan 2-3 bulan suami pula kahwin baru. Jadi terkejut kita. Gaya macam nak mati lela dah, tiba-tiba dia kahwin baru balik dah. Bila kahwin baru balik tu lambatlah sikit mati, sebab isteri baru. Malaikat pun tengok, dah ambil terus ternyaya dia nak bagi cat. Lepas itu kita kadang-kadang bila lemah-lemah tu tapi ada juga orang kata kalau kau yang baru masuk hospital aku, itu mungkin badan dia tak kuat lah. Itu tuan-tuan, pancaraba kehidupan kita yang ada sekarang. Kita tak boleh nak jamin suasana hidup kita ni. Berbagai-bagai yang datang kepada kita. Wabak ni masih lagi sedang berkembang. Datang pula banjir di Sungai Lembing, kesian orang Sungai Lembing. Banjir lumpur 1 meter naik. Lumpur tuan-tuan, bukan air dah, lumpur. Bayangkan rumah-rumah mereka Ustaz Azhar pun rumah dia kena banjir juga. Dia katanya air naik mengejut. Itu juga tuan-tuan benda yang kita tak boleh jangka dah. Habis kita punya alat-alat perabot dan juga rumah kita musnah kerana air, sebab alat-alat yang ada di rumah kita pun tak kuat. Kayu-kayu pun kadang-kadang kayu-kayu yang lemah kena air habis dia kembang. Itu tuan-tuan, penghidupan kita. Selagi mana kita hidup, memang benda ni tak boleh kita nak lari dah, ada saja.
Bukan setakat kita, semua orang berniaga dengan cara perniagaan dia, orang politik tengok di parlimen tu, dah bertengkar saja dah. Dulu kita tak nampak, sekarang kita ada live. Tengok berat nanang tengok ni. Dah macam mana nak menjaga rakyat jelata lagi ni. Tapi begitulah situasinya. Sampai kadang-kadang ada yang menegur kita punya tugas ialah untuk rakyat. Tapi mereka sanggup bertengkar-tengkar dan sebagainya kerana sesuatu perkara yang dibincangkan. Patutnya dibincangkan dengan elok dah supaya selesai kehidupan kita ni. Begitu juga orang yang berniaga dah. Tengok kapal terbang pun tak berjalan. Macam-macam tawaran kapal terbang dah tak ada. Tempat-tempat pelancongan, package mana ada nak jalan dah. Kamai Highland je sekarang ni kosong. Orang Pahang pula datang. Hari Sabtu ni saya pergi Temeloh, kampung masjid apa? Temeloh tempat dia kata 2 buah bas tak ada di kampung dia. Lepas Kamai Highland. Dah orang luar tak boleh masuk, orang Pahang lah masuk. Ramai juga rupanya orang Pahang dia masuk. Sebab daerah-daerah lain dihalang untuk masuk sekatan menyeberang sempadan. Itu tuan-tuan, kehidupan kita semuanya ada ujian. Kadang-kadang mereka terpaksa menghadapinya dengan berbagai-bagai keadaan. Begitu juga alam rumah tangga. Berbagai-bagai masalah. Nak kahwin tak boleh, anak duduk Kuala Lumpur nak kahwin tak boleh balik dah. Kecuali yang ada di kawasan Pahang saja. Kemudian begitu juga yang perempuan pula nak kahwin pula baru masalah. Sebab dia kata bimbang kalau kahwin nanti suami dia pula jadi lain. Maknanya hari ni banyak orang bercerai kerana tok laki dia minat kepada kekasihnya lelaki juga. Ini tuan-tuan, benda-benda yang berlaku atas dunia yang kita sedang hadapi. Tetapi kita boleh mengatasinya dengan kita mengingati nasihat-nasihat daripada nabi-nabi, rasul-rasul, para khulafa' rasyidin yang memesan kepada masa dia hidup dahulu, pada kaum dia. Dinukilkan semula oleh ulama, dikumpulkan, dia buat buku nasihat sepanjang zaman. Ini saya baca pada malam ini. Antaranya tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arbati anfus ala arbati ajnasim minan nas. Maknanya Allah Ta'ala akan berhujahkan, berdalilkan 4 orang Nabi pada hari kiamat untuk membantah segala alasan daripada manusia. Manusia nanti pada hari kiamat dia buat alasan. Kenapa tak pergi masjid? Dia kata dia sibuk kerana urusan dunia. Kenapa tak pergi masjid? Dia sakit. Kenapa pergi masjid? Macam-macam lah. Jadi Nabi SAW membawa 4 contoh kepada kita hari ini. Yang pertama ialah orang-orang yang membantah, bagi membantah orang-orang kaya. Orang kaya, kenapa tak datang masjid? Sibuk sangatlah dengan urusan meeting sana, meeting sini, tak ada ibadat lah. Sembahyang ni jamak semua, subuh pun jamak juga. Berat nana. Yang kita tahu jamak ni maghrib, isyak, zuhur, asar. Subuh pun jamak juga. Sebab saya pernah dengar tuan-tuan, dia kata orang ni sembahyang jamak macam mana? Lah, dia kata tak pandai sembahyang jamak. Saya tak pernah sembahyang biasa, sembahyang jamak manja. Ini berat rasanya berniaga jenis apa tu, tak pernah sembahyang biasa, jamak manja. Jadi dia kaya tuan-tuan. Jadi untuk membantah orang-orang kaya yang tidak sempat mematuhi perintah agama, tak sempat dia dah. Sebab itu kita alhamdulillah taklah kaya sangat, kaya juga tak kaya sangat. Tuan-tuan tengok orang yang kaya, mana dan nak bagi masjid ni, dia tengok masjid main macam je.
Rupanya Nabi beritahu untuk membantah orang-orang kaya yang tak sempat mematuhi perintah Allah kerana sibuk menguruskan harta, maka Allah membuat hujah ataupun mendatangkan dalil dengan menyebut Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak kepada Nabi Daud alaihissalam, walaupun dia kaya tetapi tetap mematuhi perintah agama. Nabi Sulaiman, tuan-tuan, dia dilantik jadi raja. Salah seorang nabi-nabi yang Allah Ta'ala lantik jadi raja, Nabi Sulaiman. Yang lain tak ada. Jadi bila jadi raja ataupun sultan pada masa dahulu, dia bukan memerintah manusia je, dia memerintah binatang, dia menguasai jin, angin, apa lagi dah, berbagai-bagai. Dia bawah kekuasaan dia. Kita baru kawasan mana je, Malaysia je, Indonesia, Singapura je. Dia seluruhnya dah, binatang bawah kuasa dia, jin bawah kuasa dia, manusia, angin-angin semua dia bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman tetap mematuhi titah perintah Allah. Ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni katanya umurnya hampir 90 tahun, tapi badan dia macam umur 40 tahun. Apa sebabnya, tuan-tuan? Kerana dia makan hasil daripada tangannya sendiri. Dia bercocok tanam untuk makan gandum, dia menternak binatang untuk makan dagingnya, dia menanam sayur untuk makan buah hasilnya. Rupanya dengan hasil daripada tangannya sendiri menyebabkan badannya sihat. Kita tunjuk je, lawanya sayur ni, rupanya sayur ni disembur dengan racun. Satu lubang pun tak ada, ulat nak mari. Ulat tengok piling kepala. Kalau kita kata bagus sayur ni lah, molek sangat, kita pun beli. Tengok pula durian Musang King, sekilo berapa ringgit tu kan? Berapa mahal ya? Rupanya tupai pun tak nak makan Musang King. Kerana apa? Racunnya cap tengkorak. Itu maknanya buah-buahan ataupun makanan yang lain yang kita tak tahu. Yang kita tanam sendiri, Masya Allah. Macam saya pokok rozel tanam, keluar buah banyak, rebus, minum air. Tengok dalam internet khasiat dia, ada 60 khasiat dia. Ada kawan tu asyik sakit perut je, minum air tu hilang sakit perut. Rupanya ada 60 khasiat dia, orang tak tahu. Patutlah orang Arab duk bawa, dikering-keringkan bawa karakedil kata dia. Bila tengok darah naiknya, karakedil. Rupanya kita tanam pokok tu, bapak banyaknya bunga. Cucuk je tu keluar, kita rebus merah tu dah. Rupanya tengok dalam khasiat dia, banyak sangat khasiatnya dah. Itu maknanya bahan-bahan yang kita tanam ni. Jadi orang-orang yang kaya yang tak sempat nak menunaikan perintah Allah, nanti Allah Ta'ala bawakan Nabi Sulaiman. Boleh lawan tak Nabi Sulaiman ni? Dia boleh menguasai angin, dia boleh menguasai jin, dia boleh menguasai manusia, binatang. Itu kita dengar nama kasturi, minyak wangi kasturi, tuan-tuan, hebat. Rupa-rupanya zaman Nabi Sulaiman dahulu, bila Nabi Sulaiman dilantik jadi raja, Kijang ni pakat dengan geng dia, jom kita pergi istana ucapkan apa, tahniah ke Nabi Sulaiman. Pergilah geng Kijang ni. Tapi masa tu pemburu tak ada lah. Kalau ada pemburu habis kena tangkap. Sampai ke istana Nabi Sulaiman, Kijang sampai. Nabi Sulaiman kan boleh cakap bahasa Natang, kita mana boleh. Kalau boleh pun burung kakak tua lah. Selamat pagi, petang tak reti dah. Kita mari petang pun selamat pagi juga. Itu burung kakak tua. Nabi Sulaiman boleh berdialog dengan binatang ni. Tengok je Kijang datang, rupanya Kijang ucap tahniah, kata dapat dia raja. Nabi Sulaiman pun ambil dah daun kayu, beri jamuan dia makan. Daun kayu lah binatang ni. Lepas saja siap beri ucapan bagainya, balik ni lah, tuan-tuan, terhidu bau harum kasturi. Rupanya
dalam kijang tu ada bau dalam kijang tu. Hati dia ke apa tahu. Tapi bau ni dia hidup oleh kera. Kera kata, oi bau perfume apa ni pakai ni? Kata dia, kijang mana ada. Tapi tadi kami balik pada istana. Mungkin Nabi Sulaiman beri ni. Tak. Jadi bila dengar gitu, Nabi Sulaiman tak bagi apa-apa. Jadi geng kera ni pun pakat geng dia. Jom kita pula pergi istana, takutkan raja nak bagi pula. Tak. Nabi Sulaiman pergilah pakat geng dia, melompat sana sini sampai penuh istana dengan kera monyet. Tak. Tunggu tak ada bagi apa-apa. Yang berinya pisang-pisang. Lama tunggu balik. Bila balik tu katanya daripada kera tu lah berbau busuk. Rupa-rupanya mesejnya apa tuan-tuan? Mesejnya ialah ikhlas. Nabi Sulaiman tadi, kijang tadi pergi, dia bukan pergi kerana nak sesuatu, dia pergi kerana betul-betul nak mengucapkan tahniah kepada Nabi Allah Sulaiman. Manakala kera pergi kerana ada tujuan, nakkan sesuatu. Maka dapatlah bau harum kasturi itu dalam perut kijang. Itu bau kasturi sebenar. Kita yang bau ni kasturi yang palsu ya, yang betul-betul tu jangan main tak. Dia bila datang kijang. Itu Nabi Allah Sulaiman. Sehingga katanya dia mangkat tak disedari oleh rakyat dia, ataupun jin pun tak perasan, sebab dia mati dalam keadaan berdiri pegang tongkat. Lama-lama tengok tongkat tu dah dimakan anak-anak, baru tahu Nabi Sulaiman dah mangkat. Yang kedua tuan-tuan, membantah hamba sahaya. Orang jadi hamba miskin, membantah hamba sahaya adalah dengan menyebut Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah juga jadi hamba sahaya. Nabi Yusuf tuan-tuan, ada satu surah dalam Quran nama surah Yusuf. Cerita hal Nabi Yusuf sepenuhnya, Masya Allah. Nabi yang paling tampan, yang paling kacak. Daripada kecil lagi dia sudah jadi mangsa kepada abang-abang dia. Abang dia buang dia dalam pergi sebab ayah dia Nabi Yaakob sayang kepada Nabi Yusuf ni sebab dia cantik. Jadi adik-beradik lain marah lah bila lebihkan kepada Yusuf ni. Akhirnya satu hari beritahu ayah dia, ayah kami nak bawa Yusuf ni jalan-jalan. Rupanya mereka nak khianat Nabi Yusuf. Dah sampai tengah padang pasir, mereka lemparkan dalam perigi. Mereka tangkap binatang, serigala ataupun kibas, sembelih sebagainya. Darah tu dilomorkan kepada baju Yusuf. Tunjuk ke ayah dia, Yusuf kami terleka tadi dimakan oleh serigala. Menangislah ayah dia, anak ni sayang. Rupanya dia lempar dalam perigi. Ini tuan-tuan, zaman-zaman dulu punya kisah. Tetapi Allah Ta'ala ni dia mengatur segala-galanya. Datang rombongan raja-raja daripada Mesir, lalu padang pasir. Kita mana ada highway satu, naik pun unta je, mana ada kapal terbang kereta ni, mana ada R&R. Kita R&R kalau masa PKPB PKPB tak boleh masuk R&R. Akhirnya semayang tepi jalan. Bahaya. Kadang-kadang SOP kita ni kadang-kadang bahaya tuan-tuan. Tak benarkan masuk tandas. Dulu ingat lagi masa PKPB, orang rumah nak pergi ke Maman, nak pergi semayang pun masjid tutup, R&R tutup. Lagi berat tu, tak boleh nak semayang. Sampai tahap gitu. Masjid ni kunci sebagainya, jaga mata macam nak perang tengok kita. Gitu jaga. Macam kemeneh kita. Sampai tak boleh semayang. Kadang-kadang kita terfikir satu benda pula, kenapa semayang tak boleh? Walaupun ada sejarah silam dulu, penyakit juga lah, tapi dulu penyakit dia tu ada nampak kuman dia. Ini tak nampak lah. Tak nampak. Jadi tersekat belaka. Itu maknanya Nabi Allah Yusuf gitu juga, dia lempar dalam perigi tuan-tuan. Datang rombongan Raja Mesir, mesti cari tempat dia pergi lah nak guna air. Lempar-lempar dia punya cebok, tengok-tengok orang pegang pada cebok tu. Terkejut dia punya khadam dia.
Tak kejut dia. Tapi Nabi yang sangkut pada cedok dia tu, Nabi pula kanak-kanak lagi, cantik lah. Jadi raja tu ambil dia. Itu jadi hamba lah. Tapi walaupun jadi hamba, akhirnya isteri raja Mesir berkenan pula ke dia lah. Bila berkenan tu berlaku fitnah sebagainya. Akhirnya dia penjarakan Nabi Yusuf dalam penjara, jadi hamba lah. Tapi walaupun jadi hamba, jadi penjara dalam penjara, orang penjara pula jadi bagus. Itu nak ceritakan, kalau kita nak membantah orang-orang yang susah lah jadi hamba, mereka kena ingat bagaimana Nabi Yusuf AS yang pernah juga jadi hamba saya, tapi dia gunakan kepandaian dia, keimanan dia, ingat kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan dia daripada penjara kerana dia jadi Tun Hujung. Dia pandai ramal lah. Kerajaan Mesir itu dia kata susah, jadi dia suruh ada dia punya tafsir mimpi dia. Yang ketiga, bagi membantah orang-orang yang sakit. Kita kan sakit banyak ni, kena pula sakit-sakit yang kronik, adalah dengan menyebut Nabi Ayub alaihissalam yang pernah sakit tetapi dia tetap taat kepada Allah. Habis semua anak-anak dia, kawan-kawan dia, keluarga-keluarga dia semua lari, tuan-tuan. Kecuali seorang isteri dia saja yang jaga dia, yang lain semua lari. Ini Nabi Allah Ayub alaihissalam, sakit dia sangat dahsyat. Orang kata pergi berubat lah Ayub. Nabi Ayub kata berubat macam mana, penyakit tu semua daripada Allah. Allah Ta'ala lah yang menyembuhnya. Itu Nabi kita tak boleh, tuan-tuan. Kita kena istiharlah cari ubat. Bukan semesti ubat tu maknanya ubat daripada tempat-tempat yang moden saja. Kita terlupa, tuan-tuan, kadang-kadang ubat-ubat yang tradisional sebenarnya diambil daripada ubat-ubat yang asal lah, yang saintifik ni diambil daripada perubatan tradisional juga. Dia Belanda, tuan-tuan, macam-macam dia orang guna. Tapi kita tak tahu dia tukar kepada perubatan yang saintifiknya sebut istilah lain. Rupanya durian Belanda, daun dia, ubi kayu, termasuklah buah jering pun jadi power. Tapi dia bentuk asal lah, yang dah diproses kita tak tahu. Rupa-rupanya banyak hasil-hasil penawar ni daripada barang-barang yang asal, pokok-pokok, buah-buah. Sebab itu kita makan buah rambutan. Orang dulu rambutan telan, rupanya penawar dia biji dia. Anggur, orang buang biji dia, rupanya biji dia yang imbangkan kita punya makan tu. Rupanya hari ni orang tahu, dah tahu, kita pakai gigit biji dia, tapi ramai lagi yang buang, dia tak tahu khasiat dia. Ini, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi Nabi Ayub akhirnya sembuh. Kerana dia walaupun dia sakit, tapi dia sentiasa tetap taat kepada Allah. Jadi kita yang sakit-sakit ni tak payah lawan Nabi Ayub. Jadi kita kena buat juga, cuma cara lah yang berbagai-bagai. Kalau waya berserabut tu macam mana, ada cara lah. Tapi walaupun ada cara, orang tanya, mu tak sembahyang ke? Minta maaf cik, saya ni waya banyak, yang masa tak ada waya pun saya tak sembahyang. Ini waya dia pula lagi pula nak sembahyang, macam mana? Gitu. Maknanya dia sedang okey pun tak sembahyang. Kalau dah waya berselirat nak sembahyang macam mana? Masa dia elok pun tak sembahyang. Ini alasan yang akan dibantah oleh Allah Ta'ala membawa Nabi Allah Ayub AS. Yang keempat, bagi membantah orang-orang kafir, orang-orang fakir, orang yang susah, adalah dengan menyebut Nabi Isa alaihissalam. Walaupun dia fakir tetapi tetap mampu menjunjung tinggi semua perintah agama. Nabi ada. Di antara Nabi yang paling susah Nabi Isa lah. Dia lahir, ayah dah tak ada, rumah pun tak ada katanya. Dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Siang dia berpuasa, malam dia qiyamul lail.
Katanya dia buang air berwarna hijau, najis dia, sebab makanan dia banyak kan dah daun pokok je. Tapi dia punya ibadat dia Masya Allah lah. Kita ini bila dah susah, apa tak mayat, lepa pun tak ada lagi masjid. Tak logik tuan-tuan, lepa tak ada. Jadi bermakna semua alasan tak dapat kita bawa, semua ada dia punya hujah-hujah yang dia bawa oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena tunai dan apa yang diperintahkan oleh Allah, terutamanya zaman sekarang, zaman serba canggih lah, semua ada, tak macam dulu. Dulu memang susah sungguh dah. Saya ingat lah, kalau dulu maknanya daripada bandar tu ke Felda tu naik basikal ya. Dah ingat ayah saya jual pucuk ubi kat penambang tu, naik basikal je tuan-tuan. Jual berapa sen? 5 sen je satu ikat. Lepas tu beli ikan 10 sen seekor. Zaman dulu pula. Sekarang tanya ikan kembung berapa. Padahal ikan tu hak jenis kembung. Kembung tu macam orang sakit perut lah kembung lah. Seekor berapa tu tuan-tuan. Dan hak masak pula jadi berapa ringgit pula. Itu perkembangan dunia ni. Semakin lama makin berubah, tapi tetap juga kita kena mentaati tetap perintah Allah. Kemudian daripada Sa'ad bin Bilal, sahabat Nabi, annal abda iza aznaba mannallahu ta'ala alaihi bi arba'i. Sesungguhnya seseorang hamba itu apabila ia melakukan dosa, maka Allah masih menganugerahkan kepadanya 4 perkara. Kita walaupun masih dosa, ada lagi anugerah Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertama, la yahjubu anhu rizqu, rezekinya tidak ditutup oleh Tuhan. Orang buat dosa, rezeki dia tak ada juga. Kalau ikut kan, kalau ikutkan kita, kalau kita punya anak buah tak kerja ataupun melawan kita, tak ada lah, kita punya allowance. Tapi Allah Ta'ala beritahu, walaupun hamba-hambaku berdosa, Allah masih menganugerahkan kepadanya 4 perkara. Pertama, rezekinya tidak ditutup oleh Tuhan. Sebab itu orang bukan Islam, orang kafir, mereka tetap juga ada rezekinya. Yang kedua, tidak ditahan oleh Allah anugerah kesihatan kepadanya. Tengok, orang-orang bukan Islam, tengok badan-badan dia pun sihat. Kalau ikut kan, dia kufur kepada Allah, sakit sajalah, tapi tak anugerah sihat kepada mereka walaupun mereka bukan Islam. Yang ketiga, tidak ditunjukkan dosanya itu kepadanya. Walaupun dia kafir, dia tak ditunjuk dosa. Dia anggap dia bagus. Kadang-kadang kita tengok orang Cina dah, orang India dah, dia pun ada tahu sial-sial ni, suai-suai dia tahu. Dah. Kita tipu-tipu dia tak nak makan juga, dia tipu tu. Itu maknanya walaupun tak nampak dosa, walaupun dia kufur, tapi dosa tak nampak. Dan yang keempat, tidak dijatuhkan Tuhan hukuman ke atasnya dengan segera. Tak ada tu. Macam zaman Nabi Lot terus jadi batu, zaman zaman Firaun jadi tasik. Tapi zaman sekarang tidak ditunjukkan kepada mereka ni balasan segera, walaupun mereka membuat berbagai-bagai dosa. Dan yang terakhir, daripada hukama, seorang ilmuwan tuan-tuan, dia kata apa? Jangan biarkan kesempatan berlalu. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Maksudnya masa ni jangan biar berlalu saja. Kecuali dengan 4 perkara. Arba'atun asya' la ya'rifu qadraha illa arba'atun. 4 perkara yang hanya diketahui oleh 4 jenis orang nilainya ataupun harganya. 4 perkara ni tak tahu kecuali 4 golongan yang tahu. Siapa dia tuan-tuan? Yang pertama, asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Yang pertama, siapa dia? Nilai masa muda hanya diketahui oleh orang-orang tua saja. Orang muda tak tahu nilai muda kecuali orang tua. Kita tengok orang muda, Allah sayangnya dia ni nak duduk gini saja, tak gunakan masa muda dengan baik.
Dia tak tahu nilai muda. Kecuali orang dah tua dah. Kita yang dah tua ni dah tengok orang muda, Masya Allah, tengok menerak atas motor dah. Motor angkat tayar, tayar belakang angkat. Itu maknanya dia tak tahu nilai masa muda yang sangat berharga. Kecuali orang-orang tua. Kita dah tua dah tahulah. Itu maknanya perkara ni berlalu saja. Yang kedua, nilai kedamaian wal afiatu. Nilai kedamaian, keamanan hanya juga tak diketahui kecuali oleh orang-orang yang pernah ditimpa bencana. Kita ni kena PKPP ni, PKPB. Kalau kena lagi PKPB tuan-tuan, memang kita tak larat lah. Ada saudara dekat belah Lembah Kelang, dia kata nak kerja tak boleh, nak keluar tak boleh, duduk saja lah. Jadi buntu lah. Kita pun dah kena dulu, kalau kena lagi macam mana tak? Rasa tak tandak lah. Itu nak ceritakan nilai kedamaian hanya diketahui oleh orang yang pernah ditimpa bencana. Di pekan ramai orang Kampuchea, orang Kamboja. Mereka sekarang sudah meningkat naik. Ekonomi banyak dipegang, pekan-pekan sehari. Dulu mereka pendatang. Sebab dia tahu di Kamboja dulu, Kampuchea dulu, Phnom Penh dulu, macam mana pemerintah dia. Jadi dia teruk lah. Jadi bila dia hijrah sampai sini, negara aman. Dia ambil kesempatan yang baik. Kita yang dah aman ni tak berasa. Relax ya. Sibuk dengan hal-hal kita. Yang kita bimbang, takut diambil oleh orang-orang lain. Sebab kita terlupa nilai dia. Itu nilai kedamaian, keamanan. Yang ketiga, nilai kesihatan pun kita tak tahu kecuali orang-orang yang sakit saja. Orang yang sihat tak tahu nilai, dah sakit baru tahu nilai. Masya Allah, patutlah aku nak berjalan pun lutut dah bunyi kerak-kerak. Dulu Masya Allah melompat tu, tangga tu apa tangga boleh lompat. Dan ni nak naik sikit pun tangga dah lain macam. Rupanya nilai kesihatan kita baru tahu. Mata kita dulu cerah, sekadar mula kelabu dah. Nak tengok tu, nak buka buku tak nampak pula. Kena pakai cermin mata pula. Tiba-tiba cermin mata hilang pula. Sudah pula. Nilai kesihatan sangat berharga tuan-tuan. Jika kita tidak menghiraukan. Orang sakit baru tahu betapa besarnya nilai sihat. Sebab itu mata kita sebiji ni Nabi suruh timbang dengan amal. Ada satu orang ibadat dia 500 tahun. Bila Allah Ta'ala suruh masuk ke syurga, dia kata aku tak nak masuk gitu, nak tengok timbangan amal dia. Tengok amal dia ibadat 500 tahun. Bila dia adu pada Allah, katanya dia ni tak nak masuk lagi syurga kecuali nak tengok bukti ibadat dia. Timbang lah ibadat dia, 500 tahun ibadat dia. Lama lah, orang hidup ribu-ribu tahun. Ambil mata sebutir atas sebelah, berat mata lagi. Ini tuan-tuan, nilai kesihatan hanya diketahui oleh orang-orang yang sakit. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa dia? Nilai kehidupan. Al-hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Nilai kehidupan hanya diketahui oleh orang-orang yang telah mati. Orang yang dah mati lah yang tahu nilai kehidupan. Kita yang masih hidup ni tak memikirkan nilai kehidupan. Sebab itu manusia selalu bersengketa, selalu berazmah, krisis, kerana mereka tak tahu nilai kehidupan ni. Sepatutnya kehidupan lah nilai yang paling berharga, yang paling berharga, bernilai. Tengok kita punya tema-tema, negara harmoni, negara harmoni rakyat Rabbani. Dengar tu dia punya slogan bagus-bagus. Tapi sejauh mana kita menilai kehidupan? Yang kita tahu nilai kehidupan ni hanya diketahui oleh orang-orang yang telah mati. Seperti mana malaikat kita ni orang dalam kubur, gua negara kamu dah mati ni,
apa yang kamu tekilan. Orang kubur kata ada 3 yang kami tekilan. Yang pertama, kami tak boleh dah untuk tunai sembahyang jemaah. Rupanya tuan-tuan sembahyang jemaah ni tak. Sebab itu bila ada PKPBB tak boleh sembahyang. Ada 6 orang ada sembahyang. Bayangkan tuan-tuan tak. Rupanya warga kubur beritahu perkara yang sangat kami ralat, kecewa, tak boleh buat lah ialah sembahyang jemaah. Jadi kita yang masih hidup ni, mari sama-sama kita istiqamah tak, sembahyang jemaah. Walaupun ada masa kita terlepas juga tak, tapi cuba kita buat itu. Orang-orang yang dah mati. Yang kedua, kata mereka, kami juga rasa terkilan tak boleh tunai dah. Kalau boleh hidup kami nak tunai juga, ialah membaca Al-Quran. Baca Quran nampak simple-simple je. Tapi bila kita tahu, orang kubur beritahu besar sangat pahala dia. Kalau kami hidup, kami akan buka Quran semua. Tapi bila kita mati jadi kita lah yang masih hidup ni seringlah tengok Quran. Kalau tak tengok dalam masaf, kita tengok dalam telefon kita. Tapi takut tengok telefon dah keluar iklan bogel pula. Kacau lah kita. Terus kita gitu kepala kita. Ingat ngaji lah, rupanya tengok orang gelek lah. Jahat juga kan dalam kita punya sistem tu. Kita tengok ceramah, keluar fil arak lah. Astagfirullah. Kita pun tengok fil arak dulu lah. Dia ngacau kita. Memang ada lah selingan-selingan. Dan yang ketiga apa dia tuan-tuan? Menghadiri majlis-majlis ilmu. Rupanya majlis ilmu ni besar sangat pahalanya. Tapi walaupun besar, kita kadang-kadang tak berapa cakna sangat. Kita tak tahu dia punya nilai dah. Walhasil Nabi dah beritahu, siapa-siapa yang berada di majlis ilmu berada seperti di taman-taman syurga. Baik tu orang dulu duduk rapat-rapat. Tapi kita ni duduk rapat apa dah, kita speaker kita ada, duduk jauh-jauh lah. Ingat lagi tu masa saya join Arkam dulu. Baik dah berhenti, kalau tidak isteri ramai lah. Arkam dulu kan duduk dekat-dekat tak, belaga lutut semua, gosok-gosok kawan-kawan tak. Seronok. Itu sebenarnya sunnah tak. Tapi sekarang ni orang dah mula duduk jauh-jauh lah. Dia kata duduk luar manggil clear speaker ni tak kisahlah tak, asalkan ada dalam kawasan rumah-rumah Allah, kita mendengar majlis-majlis ilmu, kerana nilai kehidupan kita hanya diketahui oleh orang-orang yang dah mati. Orang dah mati dah tahu. Kita belum mati lagi tapi dah tahu dah sikit-sikit. Maka kita gunakan peluang kesempatan yang ada ni. Walaupun dunia kita dalam wawasan 2020 ni tak sedar dah habis dah 2020. Dah sikit lagi 2021 dah tuan-tuan, habis dah 2020. Itulah perancangan manusia, tetapi Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Maka bagi kita istiqamah dalam mentaati perintah Allah, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Lain kali ada ruang kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.